pemerhatian saya lah, saya nampak hari ni keadaan saja agak merosot lah. Daripada bilangan motosikal tu yang saya daripada yang biasa memang nampak kurang, dan pelajar-pelajar yang lain pun yang hadir nyata waktu pun saya rasa hari ni ada kekurangan lah. Jadi saya risau tentang keadaan pelajar yang agak menurun lah pada hari ni. Itulah tadi pun saya sampai sebelum pukul 7 saya kata dia beli. Saya tengok pelajar-pelajar tak seramai macam biasa lah. Saya merasa bimbang ya, sebab kita mesti maklum lah, pelajar-pelajar ni penting sangat datang ke sekolah dalam kesempatan sekolah masih diberi peluang untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka ni. Kalau pelajar ni tak datang ke sekolah harus jadi yang kita susah hati ni. Kita takut PDPC kita pembelajaran yang kita sampaikan tak sampai kepada mereka lah. Tadi pun saya tengok sebagiannya dihantar oleh ibu bapa, sebagiannya jalan kaki ya. Jadi kita berharap ibu bapa di luar sana menyedarilah, walaupun mereka bimbang tentang COVID-19 yang sedang melanda, khususnya di Seremban, Sekar Melika ya. Beberapa buah sekolah telah pun diarahkan tutup. Jadi dalam konteks ini pun saya nak ingatkanlah bagi saya dan rakan-rakan, jangan sebarkan maklumat palsu kalau tak ada maklumat yang sah tentang sekolah yang diarahkan tutup. Jangan panjang-panjangkan perkara ini. Kita tunggu maklumat yang sahih daripada Kementerian Pelajaran. Dan dari perhatian saya, surat penutupan itu kalau sekolah kerajaan ditandatangani sendiri oleh yang berbahagia Tuan Pengarah kita lah, Tuan Haji Mafiah. Kalau tak ada maklumat begini, kalau ada pertanyaan daripada masyarakat, parent, kita anggap benda itu tidak pasti, jangan sebarkan. Kita tahu masyarakat luar sana bimbang tentang COVID-19. Mereka sayang anak-anak mereka macam mana kita sayang anak-anak kita. Kita tak dapat menghadapi musuh yang tak kelihatan ini ya. Jadi saya berharap Bapak akan meneruskan bersama-sama dengan kita lah, guru-guru dan pendidik sekolah yang betul-betul lumus memastikan SOP dilaksanakan sebaik mungkin lah ini ya. Pertama sekali kita disarankan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia, pastikan kita pakai napkin tutup muka ni ya, kalau boleh yang 3 lapis ni lah ya. Kita pun sekolah ada bekalkan sekiranya pelajar-pelajar datang sekolah tak ada mask, ya pagi tadi kita beri mereka percuma di depan pagar, kita bagi dia mereka percuma. Kalau rosak dalam sekolah pun kita bagi mereka, sebab kita nak mereka ni sentiasa memakai pelitup muka. Yang keduanya, macam mana yang kita dah biasa buat, dah amalkan 2-3 kali kita buat latihan ni, terbaru ni pun kita buat latihan kali kedua secara besar-besaran. Semua pelajar dikendaki sanitize tangan mereka, cuci tangan mereka. Kita dah siapkan tempat-tempat cuci dalam pusat sekolah ataupun sabun-sabun cuci tangan dia. Dan kita memang tegaslah dalam penjarakan inilah. Jadi harapan saya kepada ibu bapa dan masyarakat luar sana, marilah bersama-sama dengan kami lah ya. Kita teruskan amalan ini di rumah. Tak mampu kita nak kawal di luar sekolah, kita hanya mampu meningkatkan 200% penguasaan ini di luar sekolah. Tapi bagaimana dan apa yang berlaku di luar sekolah memang di luar kawalan kita. Memang kita ada hubungan dengan masyarakat dengan melalui grup-grup WhatsApp kita, mengingatkan mereka. Tapi untuk memastikan perkara itu berlaku, ibu bapa harus mainkan peranan ya. Tambah-tambah hujung minggu ni, hari ni dah Jumaat ni Lin ya, kemarin kadang-kadang saya duduk kat rumah, satu hal saya bimbang, tengok pelajar kulu kili. Pesan orang tua dulu, biar anak-anak menangis, jangan kita menangis lah. Maksudnya kalau kita kawal dia sedikit, tak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Tanggungjawab keluar rumah ni untuk mencari keperluan rumah bagi orang dewasa lah, bagi orang dewasa. Sebab di luar sana kita tak pasti apa yang menunggu mereka Jadi kalau perlu anak-anak ini kita kawal, tak perlu tak payah pergi. Jadi kalau kita dapat sama-sama mendisiplinkan diri kita, terutama setiap hujung minggu ni, sekurang-kurangnya waktu yang selalunya diisi waktu sekolah itu, mereka berada di rumah dalam kawalan mak bapak. Kita dapat meminimalkan dan memutuskan rantai COVID-19 ni. Kita bimbang, kita berharap dan berdoa kawasan kita tidak akan dilanda dengan COVID-19 ini. Kita dah mengalami dahulu bila kluster Sedayan berlaku, alhamdulillah dah selesai, dan kita tak mahu lagi berulang. Banyak halangannya.
Tambah-tambah sekarang ni dah bulan 10, macam-macam perkara lah yang kita fikirkan. Ya, cikgu, bagaimana kita nak atasi tentang kehadiran pelajar ni? Sebab saya lihat bukannya hari ini je kehadiran tu pelajar tu kurang kan. Kalau kita lihat memang menjadi satu fenomena yang sebab saya rasa parents takut tentang kehadiran pelajar ni. Jadi macam mana kita nak atasi ni, cikgu? Apa yang perlu kita lakukan? Saya pun terfikir benda yang sama dulu. Kadang-kadang saya fikir bagaimana saya nak menggalakkan pelajar-pelajar datang. Dalam waktu yang sama, masyarakat dan ibu bapa rasa bimbang. Memang kita sedar ada ibu bapa yang tidak menghantar anak-anak ke sekolah dengan alasan kebimbangannya. Apa yang begitu buat? Seperti yang disarankan oleh pihak pejabat-pejabat daerah dan Jabatan Pelajaran ke-9. Ibu bapa berkenaan silalah buat surat kepada sekolah, maklumkan secara bertulis kebimbangannya itu supaya kami ada satu bukti, satu dokumen menunjukkan perkara ni datangnya dari pertimbangan ibu dan bapa, bukan keputusan pelajar itu sendiri itu yang datang. Kita bimbang budak-budak ini, pelajar-pelajar ini di waktu yang sama tidak hadir ke sekolah, melencong ke tempat yang lain. Dan untuk memastikan pelajar-pelajar ini datang ke sekolah, mak bapak boleh berhubung dengan guru-guru mereka lah. Jangan andaikan bila keluar ke sekolah dengan pakaian sekolah dia akan sampai ke sekolah. Jadi saya dapat juga dalam perjalanan ke sekolah, saya lihat pelajar-pelajar ini berkumpul di gerai-gerai berampiran, mungkin bertemu atau memberikan sarapan. Tetapi saya bimbang kalau ada dalam kalangan mereka melencong ke tempat lain. Kita sudah aturkan jadual supaya mereka dapat datang sekolah sebelum 7.20. Jadi kita harap bapa dan masyarakat menyedari perkara ini. Tujuannya bukan apa, mereka sampai awal, kita uruskan dengan awal, kita aturkan mereka dengan awal. Mereka masuk ke sekolah, pagi-pagi lagi kita bagi peluang mereka untuk membuat pesanan makanan kantin. Kita sediakan satu prosedur pesanan yang mana pelajar tak perlu lagi buat ramai-ramai kantin. Mereka boleh buat pesanan dan makanan itu dibawa ke dalam kelas. Mereka makan dalam kelas dengan teratur dan selesa lah. Dan kita juga berharap kehadiran ke sekolah ini macam biasa, dengan pakaian yang kemas. Kadang-kadang saya kesian tengok pelajar ni, kalau macam hari ni lagi mak saya tengok tirus sebilangan pelajar ni tak ada samping lah, songkok tak ada lah. Pendidikan ini dapat kita lihat kejadiannya dengan perubahan tingkah laku dia. COVID-19 ya, memang COVID-19 sedang langsung, tetapi kejadian pelajar itu dipamerkan dengan, diterjemahkan dengan perubahan tingkah laku. Kalau mereka tidak kelihatan seperti bersedia untuk datang ke sekolah, kita bimbang mereka juga tidak bersedia untuk belajar. Jadi kita berharap kehadiran pada waktu yang tepat, dengan pakaian yang kemas, bersedia. Kemudian waktu balik pun begitu juga. Kita berharap mak bapak packer lah. Packer waktu balik, jangan biarkan anak-anak ini lama sangat di luar sekolah. Ambil, bawa balik ke rumah. Kita sedar ibu bapa juga terpaksa bertukus lumus menghadapi tekanan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, di mana sebahagian atau sebilangan dari mereka juga sedang menghadapi kehilangan pekerjaan di rumah sana. Kami guru-guru insyaAllah dan juga pentadbir di sekolah insyaAllah akan memastikan sedaya upaya keselamatan anak-anak ini mengikut SOP kita laksanakan. Itulah yang kita buat setiap minggu. Kita semak kehadiran mereka, kita hubung dengan ibu bapa. Dan kepada ibu bapa yang kita hubungi, tolonglah respon kepada sekolah. Kalau pihak sekolah jemput, minta datang hadir ke sekolah untuk berbincang, tolonglah bersemuka dengan kami atau sekurang-kurangnya hubungi kami. Apa yang kami laksanakan inilah sebaik mata untuk kebaikan anak-anak kita. Dan kita berharap anak-anak ini dalam kesempatan yang masih ada untuk bersemuka, mereka dapat mengisi kesempatan ini untuk belajar, berjumpa dengan guru-guru. Kita dari tadi dah lama sangat cuti. Jadi macam-macam yang tertinggal, walaupun kita berusaha sebenarnya memberi pembelajaran melalui modul-modul yang kita hantar rumah ke rumah ataupun mereka ambil di sekolah, tetapi tak samalah dengan bersemuka. Jadi kesempatan yang ada sekarang untuk bersemuka, jangan lepaskan. Betul tak? Kalau kita dalam keadaan masih bersemuka ni, ialah walaupun atas nama kebimbangan, kita tak memberikan fokus.
apakah dayanya kita lagi untuk menyampaikan bahan-bahan pembelajaran dan juga pembelajaran pada mereka lebih rejah ni. Itulah, ya. Jadi cikgu, kalau untuk yang pelajar SPM tu macam mana Kak? Kalau kata tadi kehadiran saja menurun. Jadi kita kan sekarang dah hampir ke bulan peperiksaan untuk SPM. So macam mana? Kehadiran dia tu perlu terjual macam biasa ke ataupun kita ada solution lain untuk selesaikan masalah tu? Itulah juga yang saya fikirkanlah tentang SPM. Yalah, peperiksaan ini pun satu perkara yang penting juga. Keselamatan dan kesihatan juga satu keutamaan kita. Ya, kita selalu kita katakan bahawa keselamatan adalah keutamaan kita. Tapi saya percaya sekolah kita masih berada dalam kondisi yang selamat untuk dihadiri. Dalam tinjauan saya kepada pelajar-pelajar tingkat 5 Ros, ya, tadi pun saya berjumpa dengan satu kelas yang saya dapati peratusan ketidakhadiran yang sangat tinggi. Kerja-kerja khusus masih tak selesai. Ya. Peperiksaan walaupun ditangguhkan pelangsungannya pada bulan Januari, dan peperiksaan percubaan baru saja berakhir. Masa inilah masa yang sangat penting untuk guru menilai semula pencapaian pelajar-pelajar yang akan menjadi calon SPM bagi tahun 2020, tetapi mengambil peperiksaan pada tahun 2021. Masa inilah guru-guru akan tengok keupayaan pelajar-pelajar ini dan dibantu di mana bahagian-bahagian yang sepatutnya dibantu. Topik-topik yang lemah yang didapati tidak dikuasai, inilah masanya guru-guru akan menggunakan seluruh upaya dia untuk membantu pelajar-pelajar ini. Tadi pun saya bincang dengan ketua bidang. Kita ada satu program komprehensif lah. Ya, semalam pun kita dah buat taklimat ke guru-guru untuk menimbulkan atau menyediakan modul-modul pembelajaran. Kita bersedia. Sekiranya sekolah kita akan terus dapat bersemuka seperti ini, kita akan melaksanakan di bilik-bilik rejah modul-modul ini. Dan kita bersedia sekiranya keadaan menjadi lebih teruk. Kita harap tidak berlaku lah. Kita berharap dan kita sama semua perkara ini tidak berlaku. Kita bersedia untuk menyediakan modul-modul untuk disampaikan kepada pelajar di rumah. Apa pun yang paling penting ialah kerjasama. Kita berusaha, kita menyediakannya, tetapi orang yang sepatutnya menerima ialah pelajar-pelajar ini. Dan tuan-tuan sebagai ibu bapa, penjaga pelajar-pelajar ini harus memainkan peranan. Saya percaya, tolonglah kami. Pastikan pelajar-pelajar yang menerima modul ini melihat, menjawab, menyediakan latihan-latihan yang telah dirancang. Dengan itu barulah usaha-usaha ini menjadi bermakna. Dan tujuannya tak lain tak bukan untuk memastikan anak-anak kita berjaya. Ya? Jadi peranan setiap orang sebagai guru, pentadbir, ibu bapa sangat-sangat diperlukan untuk memastikan kejayaan ini. Walaupun masa kita singkat untuk sampai bulan 1, tapi dengan kerjasama ini kita sempat untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Saya yakin bahawa Sekolah Menengah Firdaus Hidayat mampu meneruskan kecemerlangannya. Kita telah menunjukkan sebelum ini pun rekod kita semakin baik dan terus cemerlang. Dengan kehebatan guru-guru saya, dan saya percaya dengan komitmen ibu bapa di luar sana, dan apa juga cabaran yang sedang mereka lalui. Marilah sama-sama. Saya berharap tuan-tuan lapangkan sedikit masa tuan-tuan dan perempuan. Perkara-perkara yang kita laksanakan ini sebenarnya adalah untuk faedah masa depan anak-anak kita yang kita tak pasti lagi masa depan mereka. Dengan cabaran untuk mendapatkan peluang pekerjaan, dengan keadaan ramai pekerja-pekerja dibuang, dengan menuntut ilmu ini, dengan kelulusan yang mereka perolehi adalah salah satu cara yang mungkin dapat kita salurkan mereka kepada profesion pekerjaan mereka masa akan datang. Tanpa kelulusan dalam keadaan ekonomi yang sekarang ini masih lagi beransur-ansur pulih, kita bimbang kesusahan ini akan berpanjangan. Jadi kami di pihak sekolah berusaha untuk memastikan tugasan-tugasan perkhidmatan-perkhidmatan yang sepatutnya disalurkan kepada pelajar-pelajar disalurkan sebaik mungkin. Harapan saya, perkara ini tidak hanya tinggal di sekolah, tetapi disambut oleh ibu bapa di rumah, khususnya anak-anak yang sedang
disediakan untuk menduduki kebiasaan SPM 2020 walaupun mereka akan mengambil kebiasaan pada Januari 2021. Itulah pandangan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan rasa rendah diri dan insaf memohon tuan-tuan dan puan-puan, bantulah kami bersama-sama untuk menjayakan anak tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan kehadiran datang ke sekolah untuk pembelajaran secara bersemuka tanpa mengambil mudah tentang pematuhan SOP COVID-19, di mana memastikan mereka memakai pelitup muka. Yang kedua, sentiasa mencuci tangan. Yang ketiga, mengekalkan pencarakan. Dan yang paling penting, terus mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Dan sekiranya tidak mampu datang ke sekolah kerana bergejala, segera untuk mendapatkan rawatan di klinik atau hospital berdekatan. Dan sila maklum kepada kami, kalau tuan-tuan dan puan merasa kebimbangan itu, buatkan satu surat secara tertulis maklum kepada kami supaya kita pasti anak-anak kita ke mana paginya bila setiap hari mereka keluar dari rumah kita. Adakah mereka ke sekolah atau mereka ke tempat lain? Kita timbang. Jadi saya ucapkan terima kasih atas masa dan perhatian tuan-tuan dan puan atas perbincangan kami pada pagi ini. Terima kasih.